الأكرم على النبي الحاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه سبحانه وتعالى. Ni kita apa? Apa kita itu? Mari ambil. Betul nama tak? Pilih nama tak? Jadi hak siapa yang ada 3 kacang? Ni, kita baru dia bang. Ambil lagi tu. Belajar baru kan? Ambil lah buku. Ini nama siapa? Cik Wan Ahmad Imran. Ini Amerika. Siapa nama tu? Bahawa nak kawan seorang ilmi Wan Umar Reza. Kacang betul. Asal kita. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Tu nama apa je? Bagi tak ni? Ni. Bagi jawi yang. Minggu lepas kita tengok ada berkaitan dengan sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah Ta'ala itu akal kita hukum kata ada Allah Ta'ala tu mesti. Kita ulang kaji balik minggu lepas. Ada Allah Ta'ala tu akal kita kata mesti. Maksud kata mesti tak terima dak. Tak terima kata Tuhan tu tak ada. Bapa kata tak terima Tuhan tak ada? Kerana adanya makhluk ni ataupun adanya alam ni. Tu ulang kaji balik minggu lepas. Adanya alam ni. Bapa ada alam ni jadi dalil, jadi tanda kata Tuhan tu ada? Mustahil alam ini nak ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mencipta. Contoh kita kata rumah tu besar, rumah kat Jawa Barat tu besar, contoh kan, rumah warna kuning kat Jawa Barat tu besar. Pas orang tanya, ada rumah tu siapa hok buat tu? Tak ada orang buat. Akal kita tak ada orang buat. Rumah besar tapi tak ada orang buat. Tak ada siapa-siapa hok cipta rumah tu. Pelik. Nah, akal kita akal yang bersih, akal yang sempurna, dia akan kata tak percaya benda ni. Begitulah juga dengan kita. Ada kita tanda bagi adanya Tuhan. Nah, mustahil kita nak ada dengan sendiri, malaikat ada je yang menciptakan kita, iaitu Tuhan. Nah, tu dalil kata Tuhan tu tak ada. Tuhan tu ada. Gitu. Ada Tuhan tu mesti. Tak terima tak? Tak terima tak ada. Boleh nak tanya? Umat, ada Tuhan, akal kita hukum apa? Tuhan tu ada. Akal kita hukum apa? Akal kita katakan kalau Tuhan tu ada. Kalau saya tak jawab. Lama. Akal kita hukum kata mesti sungguh kata Tuhan tu ada. Dah tak ada Tuhan kan? Apa hukum kalau tak ada Tuhan? Mustahil. Mana mustahil? Kacang? Apa makna mustahil? Tentu tidak. Ataupun bohong. Lagi ke apa lagi? Tentu tidak bohong.
Tu dok. Nipu kata Tuhan tu tak ada. Apa? Alam ni telah ada macam kita buat dia. Akil. Mana dalil kata Tuhan tu ada? Tanda, bukti kata Tuhan tu ada. Allah tu ada. Besar. Mana bukti? Kena tahu dah ni, benda ni wajib atas kita ni kena tahu. Tak tahu dosa syarak ada. Mana dalil kata Tuhan tu ada? Tak ada mulut. Adanya alam, tak ada apa-apa. Jadi 3 benda kita kena tahu untuk lepas fardu ain atas kita, untuk lepas hukum wajib atas kita. Macam kita kena lepas. Yang pertama sifat wajib. Kedua sifat yang ketiga kena ada dalil. Ni 3 benda kena tahu tak ada biasa. Lepas dalam sifat wujud tu, sifat wajib mana? Kalau kita wujud, mana sifat wajib? Kita tanya makna. Mana sifat wajib bagi wujud tu? Suffering. Ada lah. Ada tu kita kata wajib. Ataupun wujud kita kata wajib. Mustahil. Mustahil apa? Bukan tanya makna. Tanya kalau lawan bagi sifat mustahil ke apa? Ada lawannya? Tak ada. Tak ada tu mustahil. Gitu. Kita iktikad dalam hati kita kata Tuhan tu mesti ada. Tak terima tak ada. Bila sebut tak terima tak ada tu waktu bid tu. Waktu kita nak waktu bid nak kata Tuhan tu ada. Ayat Quran sebut ringkas je la ilaha fa'lam annahu la ilaha illahu, ketahuilah olehmu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Waktu je ayat Quran sebut. Jadi 20 sifat kita akan belajar ni dia tercakup atau termasuk dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab tu Nabi kata orang yang mati di akhir mulutnya ataupun di akhir kalimahnya menyebut la ilaha illallah wa huwal jannah, maka dia akan masuk dalam syurga. Kita mikir balik mudahnya masuk syurga. Nak mati tu sebut la ilaha illallah masuk syurga. Tapi apa maksud Nabi? Kena betul akidah kita. Kalau kita masa hidup ni kita tak belajar dah sifat 20, lepas kita nak mati nak masuk syurga, takut bila kita mengaji sifat Allah Taala dalam kitab Misbahul Munir nama kitab. Dia sebut orang yang tak belajar sifat-sifat Allah Taala ni takut-takut dia bangkit di akhirat dia jadi kafir. Atas dunia pakai serban, pakai jubah, tapi bangkit di akhirat dalam keadaan kafir. Bangkit tengok tepi, tengok connect tak sunat lagi ni. Sebab apa? Sebab masa hidup akidah tak betul. Takut kita ni dibangkitkan di kalangan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur pada Allah Taala. Kan kita khabar minggu lepas, sebelumnya solat itu dihitung, maka dihitung yang pertama sekali apa? Sebelum dikira sembahyang. Kita tengok dulu benda. Akidah dulu, peganganmu tu dulu. Peganganmu tu comel baru tengok sembahyangmu. Habis itu. Gapo ni? Arab Badui ketika ditanya pada dia mana dalil Allah Taala tu ada, maka dia kata unta. Dia kata, mu tengok tahi unta. Tahi unta tu jadi dalil, jadi bukti, jadi tanda bagi adanya unta. Tu. Maka kita jadi bukti, jadi dalil kata adanya Tuhan. Tu. Habis tu kita masuk sifat yang kedua hari ni. Mana dah? Muka surat 3 kitab Hidayatus Sibyan baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Kitab Jawi muka surat 3 baris yang ke-8 daripada bawah. Kitab Rumi muka surat apa? 10. Sifat kidang dah. Kata musannif rahimahullahu taala, keduanya qidam, artinya sedia Allah Taala. Mustahil ia hudus, artinya baharu. Dan segala bermula makna qidam iaitu tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala, dan bagi segala sifatnya
Artinya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya tiada mendahulukan dia oleh tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala huwal awwalu, artinya ialah yang awal yang tiada permulaan baginya. Habis itu kata musannif rahimahullah, kedua daripada dua sifat hak wajib kita tahu atas tiap-tiap mukallaf. Makna kata sifat yang kedua ni kalau kita tak tahu, dosa atas kita. Tu. Sifat yang kedua ni kalau kita tak tahu, dosa. Syarat wajib apabila kita baligh, apabila kita sampainya umur, syarat kata wajib belajar kenal Tuhanmu, ma'rifatullah, kenal Tuhanmu. Cara nak kenal Tuhan apa? Dengan kita kenal sifat dia. Kita kenal sifat-sifat dia. Dan sifat kedua yang kita kena tahu adalah sifat qidam. Ini sifat kesempurnaan yang wajib, yang mesti bagi Allah Ta'ala. Yang boleh kita kata dia tu Tuhan. Boleh kita kata dia tu Tuhan. Apa? Kerana dia ada sifat ni. Mana sifat kedua tu? Kedua daripada 20 sifat yang wajib kita tahu tu qidamun. Qidamun. Jangan baca qadam. Boleh baca dua-dua tu kalau tengok tu. Kalau hak ni lah Jawi dia tulis qadama. Qidam boleh baca, qadam boleh baca. Tapi kalau qadam tak tepat. Makna apa qadam? Tapak kaki. Kalau kita baca qidam apa? Sifat Tuhan yang bangsa sedia. Tu. Keduanya daripada 20 sifat wajib kita tahu tu gapo? Qidamun. Ada sifat Tuhan ni ada berapa? Ifat akhir. Sifat Tuhan ada berapa? Minggu lepas sebut dah. Fakhruddin, sifat Tuhan ada berapa? Nak berapa? 50. Kacang, sifat Tuhan ada berapa? Kabur je lah. Tak. Tidak terkira. Itu jawapan yang paling tepat. Bukan 20 sifat. 20 sifat tu hak kita wajib tahu. Tapi sifat Tuhan tak terhingga banyaknya. Siapa hak tahu dia sendiri, dia tahu sifat dia. Cuma hak 20 sifat tu waris daripada Quran, ulama ambil rumuh-rumuh buat bagi kita, buat bagi mudah. Tu. 20 sifat wajib kita tahu tu antaranya qidam. Apa qidam? Qidam tu bahasa Arab. Dah bahasa Melayu ke apa? Arti qidam tu sedia. Kedua, ketiga, keempat tu bilangan di sini nama tu tartibuz zikri, iaitu pada mulut sahaja, bukan pada wuqu'i, bukan pada hakikat sebenar. Kerana hakikat Tuhan tu sifat dia tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Itu kita kena faham. Dia sebut kedua, ketiga ni susunan pada ta'akul akal, pada fikiran akal kita saja. Artinya arti qidam tu sedia. Sedia apa? Sedia Allah Ta'ala, yakni sedia zat. Sedia Allah Ta'ala tu sebagai sedia yang zati. Berapa kita kait sedia Allah Ta'ala dengan sedia yang zati? Kerana nak keluar makhluk. Makhluk pun ada juga sedia. Dia panggil sedia dengan zamani ataupun sedia idhafi. Mana sedia zamani? Sedia yang bangsa lama. Kita kata telefon ni lebih setahun. Kita kata telefon ni lebih setahun. Maka telefon ni dikatakan qidam. Telefon ni dikatakan qidam. Tapi qidam apa? Qidam zaman ni. Dah Tuhan tu qidam apa? Qidam yang zati. Qidam yang bangsa zat. Tok Guru Pondok kata benda tu qidam zati ni qidam yang jenis sejati. Tu. Tok Guru Pondok tu terima kita. Jadi sedia Allah Ta'ala tu sebagai sedia yang zati. Mustahil ia macam laju lah pula. Mustahil ia Allah tu hudusun. Apa hudus? Yakni baharu. Kita tengok dulu. Arti qidam tu sedia. Apa makna sedia? Maksud sedia tu tak apa ni? Dia ada, tidak ada permulaan bagi ada. Tu maksudnya. Sedia. Ada tapi tidak ada permulaan bagi ada. Macam kita kata apa? Zaid lahir 2001. Makna tahun 2000 tu Zaid ada tak lagi? Zaid tak ada. Maka makhluk ni dikatakan hudus, bukan qadim. Makhluk kita ni bukan dikatakan qadim, tapi Allah Ta'ala dikatakan qadim. Sebab apa? Ada zat dia tu terkait dengan tidak terkait dengan waktu. Ada dia tu tidak ada permulaan bagi ada. Faham tak tahu ni? Faham?
Ada dia tidak terkait, tidak ada permulaan bagi ada. Ada dia tu memang ada sungguh-sungguh ti. Ada dia tu ada sungguh-sungguh ti. Tu. Sedia Allah Taala ini sedia yang zati, tambah sikit. Mustahil ia Allah tu huduthun. Apa huduth? Huduth ni bahasa Arab, bahasa Melayu erti huduth tu baharu. Tu. Dalam ilmu usuluddin apabila disebut baharu, maksud baru tu bukan maksudnya mana ni? Kita kata barang ni baru dah. Apa maksud baharu dalam ilmu usuluddin? Maksudnya kena jadi walaupun barang tu lama dah. Puluh tahun dah barang tu. Kereta tu kata 20 tahun dah. Rupuk dah. Kalau nyanda tu kosing tak belakang dah. Kata apa? Kereta tu buruk. Tapi dalam ilmu usuluddin tetap dikatakan baharu benda tu. Sebab apa? Kerana dia asalnya tak ada lalu diadakan. Tiap-tiap yang tak ada lepas tu dia ada, hak tu kita sebut sebagai baharu. Arti mustahil ia Allah tu mustahil kalau Allah. Benda mana mustahil? Tentu tidak. Bohong kata Tuhan tu hudus. Apa hudus? Artinya arti hudus tu baharu. Yakni baharu tu apa? Yakni asalnya tak ada lalu ada. Gitu. Buat gitu. Asalnya tak ada baru ada. Allah ada lagu tu. Allah ada tu sedia. Sebelum makhluk ni ada, sebelum bumi diciptakan, Allah tu telah ada. Ada tu bila Allah ada tu, sungguh ti dia ada. Tak perlu sebut bila-bila. Kerana dia ada tu tak mampu nak tasawur, tak mampu nak fikir pada akal kita. Ada dia tu tak ada orang yang menciptakan dia. Gitu. Bermula makna kidam iaitu, nak kecek makna kidam. Tadi ta'rif baru. Ta'rif dia. Kalau dalam kitab Arab disebut ta'rif kidam tu apa? Ibaratun an adami al-awaliyatil lil wujudi. Ibaratun satu ibarat, satu kefahaman an adami daripada ketiadaan awaliyatil wujudi oleh awal bagi adanya. Tu ta'rif dalam kitab-kitab Arab. Tengok makna kidam tu apa? Bermula makna kidam. Makna maksud apa yang dipaham oleh ulama usuluddin tentang kidam tu, kidam tu sedia apa? Iaitu tiada awal. Tu. Ada dia tu tak ada awal. Ada dia tu tak ada awal. Macam kita ada awal. Macam kita kata Umar dicipta pada tahun 2001. Mana tahun 2002 tu, 2020 tu, tahun 2000 tu Umar tak ada lagi. Kerana ni. Maka kita makhluk ni kita kata adanya awal bagi ada dia. Tuhan tak ada awal bagi ada dia. Tu. Dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Dan sini atah bagi tiada awal. Dan kidam tu juga dengan makna tak ada permulaan bagi adanya Allah Ta'ala. Ada dia tu sedia, sungguh-sungguh ti sedia, tak ada permulaan bagi ada dia. Dan bagi segala sifatnya dan atah pada tiada awal. Dan kidam tu juga kita faham dengan makna sifat-sifat dia tu, sifat-sifat hak ada pada Tuhan tu, wujud dia, kidam dia, baqa' dia, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih tu, semua-semua tu sifat-sifat Tuhan tu semuanya qadim, semuanya kidam belaka. Dan bagi segala sifatnya Allah. Sifat-sifat Tuhan pun sedia juga. Dengan makna tak kena jadi, bukan dengan makna sedia ada, memang daripada ada zat Allah Ta'ala tu sedia ada sifat dia pada dia. Itu. Dia nak kecek. Artinya apa ni? Artinya arti kidam tu. Buat gitu. Bukan gitu. Artinya arti tiada awal tu. Artinya arti tiada awal tu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya Allah tu tiada mendahulukan dia kan zat dan sifat tu oleh tiada. Tu kita nak bahas itu. Sifat Tuhan tidak didahului oleh tiada. Zat dia dengan sifat-sifat dia tidak didahului oleh tiada. Bukan mana kata Tuhan tu asal tak ada lepas dia ada. Tak ada. Bukan gitu. Tuhan ada tu sedia. Kita tengok dalil. Mana bukti kata gitu? Habis tu. Firman dalilnya, dalil kidam tu firman Allah Ta'ala. Apa firman? Kata Allah Ta'ala, titah Allah Ta'ala, huwal awwalu, ni dalam Quran.
huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu dalam ayat Quran tu dah. Apa? Huwal awwalu artinya arti firman Allah tadi tu. Ialah yang awal, yang tiada permulaan baginya. Bukan maksud awal ni maksudnya apa? Maksud dia yang menciptakan diri dia sendiri. Tak. Dengan makna apa? Dia tak dikenal cipta. Bukan dia yang mencipta diri dia sendiri dan bukan ada hak lain dia cipta diri dia sendiri. Kerana kita sebut dah dulu, Tuhan tu ada dia, ada sungguh ti. Ada yang zati kita kata. Dah apa makna tak ada permulaan tu? Makna kata zat Allah Ta'ala tu tak diliputi oleh waktu. Ada dia tu sungguh-sungguh ti ada. Tu kena faham dia tu. Wajib mampu ada orang mampu ada wajib sedia. Apa makna sedia? Tidak ada permintaan bagi adanya. Bila sebut tidak ada permulaan bagi adanya, apa? Tak kena cipta. Ini nak kecek Allah Ta'ala ni, kita dah kecek dah apa? Kita ni memang kena cipta dah dah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Jadi kita nak lihat kecek dah kita, tapi kita nak kecek atas Tuhan. Tidak kena cipta tu Tuhan. Tidak ada permulaan bagi adanya, dan dia bila sebut tidak ada permulaan ni, maka Tuhan tu tak kena cipta, terlepas dari ada yang menciptakan dia. Itu maksud dia. Ini terlepas. Apa makna terlepas? Tak perlu ada yang menciptakan dia, terlepas daripada pencipta. Kerana dia sendiri pun cipta dah. Dia yang menciptakan segala langit dan bumi, maka dia tak kena cipta. Itu kita faham. Sifat pertama kita kena sebut wajib apa? Sedia ni. Atau dalam bahasa Arab sebut qidam. Dalam bahasa Arab sebut qidam. Qidam tu sedia kalau kita ertikan dalam bahasa Melayu. Apa makna sedia? Tidak ada permulaan bagi adanya Tuhan tu. Tidak ada permulaan. Dan macam kita kata tadi, kita ada permulaan. Tahu sedia kita wujud. Allah Ta'ala ada gitu. Sebelum langit ni diciptakan, sebelum bumi diciptakan, Tuhan tu tak ada dah. Sebelum arah diciptakan, Tuhan tu tetap ada. Boleh kok tunggu kata apa? Sebelum diciptakan segala ni, Tuhan tu ada seorang-seorang dia. Bukan kata seorang Tuhan tu orang. Tapi kata Tuhan tu ada tunggal dia tu seorang. Tak ada orang lain. Masa belum diciptakan langit ni. Pas makhluk pertama diciptakan apa? Dia kata 3 belajar dah dalam buku teks. Makhluk yang pertama diciptakan. Khilaf di kalangan para ulama tentang makhluk yang pertama diciptakan. Ada ulama kata makhluk yang pertama arash. Ada yang kata makhluk yang pertama qalam. Apa pena di Lauh Mahfuz. Ada yang kata yang makhluk yang pertama diciptakan air. Air makhluk yang pertama. Ada ulama kata makhluk yang pertama diciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW. Pendapat yang tepat, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, apa? Makhluk pertama kali diciptakan adalah nur Nabi kita Muhammad SAW. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi, bukan diri Nabi Muhammad tu, tapi diri nur Nabi Muhammad SAW tu. Nur tu berpindah daripada satu Nabi kepada Nabi yang lain melalui benih tu. Daripada Nabi Adam guna nur tu sama juga. Nur Nabi Muhammad tu juga. Sampailah pada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Guna nur yang sama. Sebab tu malaikat apa ni kalau pernah dengarlah kisah tentang Nabi Adam alaihi salam ketika mana dia keluar daripada syurga. Kan dia keluar daripada syurga tu dia apa? Dia kata Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Bukan nak kata malaikat, bukan nak kata apa? Apa ni? Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan nak kata Nabi Adam tu buat dosa. Dan kerana dia Nabi, dia terpelihara daripada dosa. Tapi Nabi Adam ni, dia rasa diri dia bersalah. Kan kisah dia makan buah khuldi di dalam syurga. Dah. Kerana terpedaya dengan iblis. Dah, iblis tu tengok pandai. Nabi Adam dia goda, bukan dia goda Nabi Adam, dia goda Hawa. Isteri pada Nabi Adam. Dah, dia kata pada Hawa tu, dia kata apa?
Allah Ta'ala larang jangan dekat pokok ni, jauh pokok khuldi ni dah. Bukan Allah Ta'ala kata jangan makan. Tu dia terpedaya. Maka Hawa pun ambil makan. Dah. Bila makan tu telanjang bogel habis. Adam dengan Hawa telanjang bogel. Bila telanjang tu apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Menyesallah Nabi Adam alaihissalam. Dia pun doa pada Allah. Dia kata apa? Kan tubik doa tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, jika mu tak ampun aku, wa tarhamna, dan mu tak rahmati aku, lanakunanna minal khasirin, aku ni termasuk dalam golongan yang rugi. Ketika mana Nabi Adam keluar daripada syurga, Nabi Adam bertawassul, minta dengan keberkatan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam kata apa? Dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW, ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah kesalahan aku. Tu Nabi Adam kata. Sedangkan kalau kita pergi logik, Nabi Adam tak ada lagi waktu tu. Nabi Muhammad tak ada lagi waktu tu. Apa Nabi Adam disebut nama Nabi Muhammad ni? Patut Allah Ta'ala tanya pada Nabi Adam, weh Adam, tadi mu sebut nama Muhammad tu, mu tengok mana nama tu? Allah tanya dalam kat Allah tahulah. Allah tanya nak tunjuk kebesaran. Maka Allah tanya, mu tengok mana nama Nabi Muhammad tu? Maka aku tengok, Nabi Adam kata apa? Masa mu tiupkan roh pada aku tu, masa aku nak lahir tu, aku tengok di pintu Arash, di gerbang Arash tu aku tengok nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku berfikir, nama ni duduk dengan nama Tuhan, duduk dengan namamu wahai Allah, mesti dia ni orang yang istimewa padamu. Maka aku berdoa dengan nama dia ni, minta ampun pada aku. Tu pada ni. Apa disebut nama Nabi Muhammad? Itulah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut nama Nabi, sunat untuk kita berselawat. Kan Nabi, kita cerita dah ni, Nabi naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril mari jumpa Nabi. Malaikat Jibril kata, celaka orang yang mana bila disebut nama Nabi tapi tidak bersalawat pada Nabi. Celaka orang tu. Nabi Muhammad pun amin. Maka bila kita nak disebut saja Nabi Muhammad, walaupun tok guru tu tak sebut pun sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tok guru kata Nabi Muhammad, tok guru tu sebut pun sallallahu alaihi wasallam. Kita sunat untuk kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Sunat untuk kita sebut. Tu kita tengok situ. Mana masuk situ ni? Tu makhluk pertama diciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku teks 303 dia tulis apa? Qalam, makhluk yang pertama diciptakan. Tu tak apalah khilaf. Beres situ. Kita nak masuk dalil. Kita kata Tuhan tu mesti ada Tuhan tu sedia. Dengan mana apa sedia? Tidak ada permulaan bagi adanya. Maksud apa tak ada permulaan tu? Terbit kata tak ada permulaan tu ni. Tidak kena cipta. Bebas daripada pencipta. Mana dalil kata Tuhan tu bersifat dengan kidam? Asal lagi. Bila sebut sedia, maka lawan bagi sedia tu apa? Apa? Tak sedia. Kalau tak sedia tu apa? Baharu. Betul dah kalau tak sedia tu. Baharu. Ataupun dalam bahasa Arab sebut hudus ataupun hadis. Boleh baca dulu. Hudus ataupun hadis. Itu baharu. Baharu ni mustahil. Akal kita hukum akal kita Tuhan tu baharu. Tak ada. Dah asal tak ada pagi ada. Akal kita tak tak kena. Akal kita tak boleh nak fikir. Apa? Kita tengok dalil kata Tuhan tu ada sifat kidam. Dalil. Kita kata apa? Kalau Tuhan tu di dalil ni, dalil Quran tu disebut dah wal awwal, itu je dalil Quran. Dia yang awal. Dalam Quran ada surah apa? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kita bukan hafiz apa? Kita nak jadi tak ada. Kalau Tuhan baharu, kalau Tuhan tidak bersifat dengan kidam, jawab bagi kalau, maka kalau Tuhan tidak bersifat dengan kidam, maka dia baharu. Apa makna baharu lagi? Baharu. Tidak sendiri. Maka dia tu baharu. Maksud apa baharu tu?
masuk kena cipta. Dia tu diciptakan. Tu mustahil. Kalau kita kata Tuhan tu tak bersifat dengan kita, maka dia tu baru ni kita akal kita ukur kata apa? Mustahil. Apa makna mustahil? Tentu tak. Tentu tidak. Bohong. Kalau dia tu tak bersifat dengan kita, maka dia tu baru. Kalau dia tu baru, jawab balik. Kalau dia baru, dia rasa halim. Aku nak pandu kepada otakmu untuk ni dalam fikiran tu boleh boleh fikir tentang Tuhan. Nak buat dalil kata Tuhan tu bersifat dengan sifat baharu tu, sifat kita tu. Kalau dia baharu, mesti dia berhajat pada yang mencipta. Mesti berhajat. Apa makna berhajat? Perlu kepada pencipta. Kalau kita kata dia perlu pada pencipta, jawab balik. Kalau dia perlu, halim ada pencipta. Kalau dia perlu pada pencipta, nak jawab mana? Lemahlah ia. Apa lemah? Itu kan ia. Lemahlah ia. Apa lemah? Kerana diri dia sendiri pun nak ada dia tu kena ada hak menjadikan dia. Maka lemahlah. Akal kita ukur kata lemah dia. Kalau Tuhan tu lemah, jawab balik. Kalau Tuhan lemah, mana sikit nak jawab kalau Tuhan lemah? Boleh ada tak alam ni kalau Tuhan tu lemah? Boleh ada. Allah. Kalau Tuhan tu lemah, tak ada. Mustahil ada alam. Mustahil ada alam. Dan akal kita hubungannya kalau mustahil ada alam ni. Akal kita ada bohong ada alam ni. Akal kita katakan apa nama tu? Memang alam ni tak ada. Akal kita hubungannya mustahil lah jawab dah. Mustahil. Dah kalau mustahil, gana akal kita hukum. Macam mana nak ada kita ni? Nyata pula kita jawab dia. Nyata daripada tulis sini. Nyata daripada ada alam. Nyata daripada ada alam adalah Allah yang buat alam tu. Mesti dia tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Apa tau? Nampak tadi dah jawab dah. Kita mula. Dalil nak kata Tuhan tu bersifat dengan sedia. Dia tu tak kena jadi. Dia tu ada pada azali lagi. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan kita, maka dia baru. Apa makna baru? Diciptakan. Itu makna baru. Kalau dia tu baru, mesti dia tu perlukan kepada pencipta. Kerana kalau disebut baharu, asalnya tak ada lalu ada, maka perlu kepada pencipta. Kalau perlu pada pencipta, maka lemahlah dia. Lemahlah Tuhan tu. Kalau Tuhan tu lemah, maka tak boleh dah nak buat alam ni. Kalau dia lemah, faham tak? Tu. Jadi 3 benda kita tahu tadi kena tahu. Sifat wajib, yang kedua sifat ni wajib kita kena tahu. Yang kedua sifat mustahil. Kalau sifat ni kita nak iktikad. Sifat wajib ni kita nak iktikad, nak pegang dalam hati kita. Kata tentu sungguh kata Allah Ta'ala tu sedia, kidam. Mustahil waktu kita nak tolak tubik. Kita nak tolak tubik daripada pegangan hati kita. Kita tak mau iktikad ni, kita nak buat tolak tubik. Mustahil apa mustahil? Baharu. Tu. Yang ketiga kita kena tahu dalil. Tu, dalil. Dalil tu boleh buat sendiri. Kat ni aku hanya pandu saja. 3 benda ni kita tahu, tak tahu dah lepas mu balik kena tahu. Kecuali mu gila. Mu gila tak wajib lah tahu. Kalau mu sempurna akal wajib tahu, wajib belajar sampai mu faham. Ni kita belajar basic saja, tak tinggi mana. Kalau kita mengaji kitab lagi tinggi takut jadi bengong. Usuluddin ni dia main dengan akal. Orang yang tak rajin guna akal dia jadi berat itu. Itu ilmu usuluddin, nama pun ilmu akal. Ilmu akal. Lepas tu ilmu usuluddin dia banyak guna apa? Dalil akli. Kalau ilmu fiqh dia banyak guna apa? Dalil naqli. Dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi. Di situ. Habis dah lah sifat kidang. Kita mula. Sifat yang pertama, sifat yang kedua yang kita kena tahu, nak hukum kata dia tu apa? Dia tu boleh nak kata dia tu Tuhan, mesti dia tu bersifat dengan
Kidam. Apa kidam? Sedia. Apa makna sedia? Apa makna sedia? Tak kena jadi. Atau apa makna sedia? Tak ada permulaan bagi ada dia. Dan makhluk ni boleh tak kita nak kata dia tu sedia? Sedia situ kaitlah sedia zati. Tak boleh nak makhluk ni nak kata sedia yang zati. Berapa makhluk ni tak boleh nak kata sedia yang zati? Haziq Zakuang. Berapa makhluk kita tak boleh nak kata dia tu sedia yang zati? Qadim. Berapa kita tak boleh nak kata makhluk tu qadim? Tu sebab dia diciptakan. Tak boleh nak kata dia tu kidam. Beres dia tu. Terangkat hukum wajib atas kita. Hak ni wajib syarak kata bila connect mu bulu dah wajib mu tahu benda ni. Tu bahasa kasar. Tak tahu dosa kayak gini kena azab. Macam tadi yang kita sebut tadi. Kayak gini bila kita mati kayak gini takut bila bangun di akhirat kita semayang bekok dahi mayang, hitang dahi mayang. Bekok kaki mayang. Tapi bangkit di akhirat kafir weh. Sebab apa? Tak kenal Tuhan. Iktikad supaya iktikad kan kafir. Tu takut tu. Kalau kita tak belajar sifat 20 ni. Sebab tu tok guru kita kata apa? Salah satu senjata ampuh untuk kita lawan Dajjal adalah akidah kita kena betulkan dulu. Ni akidah dia. Kena betulkan dulu. Jangan kucak kacir. Dalam Quran Allah sebut fa'lam ketahui olehmu annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud situ tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha. Kita sebut apa? La tu nafi, ilaha mangfi. Kalau kita mengaji tinggilah. La nafi. Apa nafi? Nafi apa kita nak nafi sini? Tidak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Kita nak sebab melainkan Allah. Allah je Tuhan. Tu maksud dia. Bila sebut Allah je Tuhan, maka terbit dua. Benda istighna'an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma ada. Tu banyak pula Istighna' masuk berapa sifat? Apa? Iftikar masuk berapa sifat? Tu tak mau tegas. Kalau tegas tu takut mu bengong. Nak ngaji tu kena ngaji kitab tinggi Faridatul Faraid ke. Kita ngaji kitab matang saja, kitab yang asas saja. Asas-asas beres dah. Nak ngaji tinggi-tinggi tu suruh orang-orang pakar-pakar lah. Beres itu. Sifat pertama kata sifat kidam, yang kita kena iktikad dalam hati kita, pegang kemah-kemah kata Tuhan tu mesti dia tu kidam. Mesti dia tu kidam. Wajib bagi dia, mesti bagi dia kidam. Tak boleh kalau dia tu tak kidam. Mustahil hak kita nak tubik daripada hati kita kata dia tu baharu. Mustahil. Mana dalil? Makhluk ni jadi dalil kata Tuhan tu kidam. Tu. Baca satu kita khabar tadi. Malah ulang. Tu. Ni penting belajar ilmu usuluddin. Kayak gini sebelum kita nak mati, pernah dengar tak satu kisah sebelum kita nak mati, tiap-tiap orang akan lalui benda ni. Apa? Sebelum kita ni malaikat mari nak terik nyawa kita, maka akan mari iblis yang nyupuh mak kita, mak ayah kita. Ingat sebelum kita mati tiap-tiap orang nak pergi. Tak kira mu siapa, mu ulama, mu tok guru, mu ustaz, mu orang bodoh, semua. Benda ni iblis akan mari pada tiap-tiap orang sebelum nak mati. Iblis akan mari, iblis akan nyupuh, tahu nyupuh. Akan menyerupai mak kita, ayah kita, dan menyerupai orang-orang yang kita sayang. Mak kita mari kat kita, dalam kitab sebut mak kita goyang kopek dia hari ni. Ni susu ni hak mu tu minum dulu. Maka mu mati tu jangan mengucap. Mak kita akan kata gitu. Sebenarnya tu bukan mak kita. Sebenarnya tu iblis. Mak kita, mana jin akan nyupa mak kita, jin akan goyang kopek mak tu. Jin akan ni kopek ni hak beri mu tu susu dulu. Kalau mu sayang aku, mu jangan ngucap, jangan mati dalam agama Islam. Mati mu tu mati dalam keadaan kafir tu. Tak, kerana kafir tu benar. Tu tengok iblis. Dia nak sesatkan manusia. Tu. Iblis dia akan cari jalan nak sesatkan manusia. Tak akan terlepas walaupun satu pun. Tak akan terlepas. Sebelum apa? Kita tahu kan apa? Azazil, tentang kisah Azazil. Dia ketua para malaikat. Dia iblis. Dia ketua para malaikat. Apa? Banyaknya ibadah dia. Kata ulama dalam syurga tu, tanah dalam syurga tu tak ada tempat hak tak disujud oleh Azazil. Semua tempat ada dalam syurga tu tempat sujud bagi Azazil. Banyaknya ibadah dia. Sampai dia ada rasa takabur diri.
ketika mana Allah Taala jadikan Nabi Adam, tak, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, tak, ketika mana Allah Taala jadikan Nabi Adam, usjudu li Adam, maka Allah Taala perintah pada semua orang tu, pada orang pada waktu tu, usjudu li Adam, sujudlah mu tu pada Nabi Adam. Fasajadu, maka sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Bapa tak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa? Kerana takabbur diri, rasa diri tu besar. Tak rasa, aku diciptakan daripada cahaya, Adam diciptakan daripada tanah. Cahaya aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Mana lagi tinggi antara tanah dengan api? Tengok iblis kata. Depan Tuhan tu, iblis kata, mana lagi tinggi? Iblis dengan mana lagi tinggi api dengan tanah? Tanah tempat orang jirik, api tempat orang yang memberi manfaat. Tengok iblis kata. Sedangkan dia lupa hak perintah dia suruh sujud pada Nabi Adam siapa? Tuhan. Nah, dia lupa hak tu. Nah, kenapa? Kerana takabur diri, rasa diri tu besar. Rasa diri tu lebih daripada hak lain. Tu. Tapi iblis ni ibadah dia subhanallah banyak, sungguh-sungguh ibadah dia. Kalah kita. Lepas tu apa kata tok guru orang-orang sufi kata apa? Ibadah iblis kalau dibandingkan dengan ahli ibadat yang ada pada zaman kita, kalah ahli ibadat tu. Benar iblis lagi ibadat dia. Tu. Banyaknya ibadah sehingga rasa takabur diri. Tu je. Dia banyak ibadah dia dengan Allah Taala dah. Dia tak semaya, bukan kata dia tak semaya, dia semaya, lebih dia semaya. Dah. Tapi dia hanya tu tak sujud pada Nabi Adam tu je bila Allah Taala perintah. Tu je. Pas kita hak tambah sembahyang ni kita lebih teruk daripada iblis. Sebab apa? Iblis dia sujud, dia sembahyang pada Allah Taala, tapi dia tak sujud pada Adam tu je kerana dia tu jadi kafir. Tapi ibadah dia sembahyang dia banyak, kan? Dia jadi kafir kerana tak sujud pada Nabi Adam tu je. Tu. Dah kita lebih teruk daripada iblis kalau tak sembahyang. Kalah iblis. Iblis tengok kita kejut, Nathan ni mayan tak? Nah, makan banyak nah, 4 pinggang makan. Mayan tak beruk Nathan ni. Iblis kata, banyak makan. Mayan nak ambuh. Tu. Masuk lain pula. Habis itu. Cukuplah dah. Kena sambung sifat ketiga. Aku ni. Bukan tak puasa bijang. Bukan tak puasa. Puasa. Kemudian kata perkara ketiga baqaun. Habis itu wallahu taala alam bisawab wa ilmuhu wa atam. Kita sambung pula pada esok usuluddin lagi dah. Pada Rabu ni baru fiqh berkaitan dengan puasa. Kita sambung berkaitan dengan niat puasa sebulan dengan apa perkara membatalkan puasa. Tu. In